Barang koleksi atau barang yang dikumpul adalah objek yang dianggap bernilai atau menarik bagi pengumpul itu dan ia tidak semestinya bernilai wang atau barang antik. Terdapat banyak jenis koleksi dan istilah untuk menunjukkan kategori atau jenis tersebut. Barang antik adalah barang koleksi yang sudah tua. Kurio adalah barang kecil, biasanya menarik atau jarang ada yang dicari oleh pengumpul. Koleksi yang dihasilkan adalah barang yang dibuat khusus untuk dikumpulkan oleh orang ramai. Dalam rancangan ini, kami akan memaparkan para pengumpul tegar barang-barang koleksi, antik atau retro, dari barang gangsa, radio, kamera, kereta, motosikal klasik tahun 40-an dan bermacam-macam lagi. Dan saya pasti jika Auda melihat barang-barang ini, ia mungkin akan mengungkit kisah-kisah silam yang berkait dengan barangan ini. Jadi jangan ke mana-mana. Mari kita tonton apakah yang akan dibawakan dalam episod Hobi Retro kali ini. Sebelum ada tape player, CD player, MP3 player, ini nah sumber memainkan muzik. Fonograf yang dipanggil awal-awalnya. Lapas satu, kena kenali sebagai gramafon sebagai trademark sejak tahun 1887 dan sejak tahun 1940-an disebut sebagai pemain rakaman. Alat ini digunakan untuk rakaman mechanical dan penerbitan suara. Yang besar macam bunga anilah di mana bunyi-bunyian dikeluarkan. Pembesar suara hanya kita ni atau speaker. Tapi kalau speaker, elektronik sudah tu. Bermacam-macam desain pembesar suara ani. Yang tani lihat ani diperbuat daripada beras atau tembaga. Getaran gelombang bunyi dicatatkan atau direkodkan dalam alur lingkaran yang diukir atau terkesan ke permukaan silinder atau cakara berputar yang disebut rakaman. Untuk memainkan semula suaranya, permukaannya juga dipusingkan sementara stylus mengesan alur dan oleh itu digetarkan olehnya dengan perlahan mengeluarkan suara yang dirakam. Unik cara bunyi-bunyi yang dikeluarkan menggunakan alat ani.
can't believe that we've just been dreaming about all of our feelings. Nothing but a door. Anik model His Master's Voice yang dibuat pada tahun 1901 oleh syarikat terbesar di Britain pada masa itu, iaitu The Gramophone Co. Ltd. Memang ramai yang masih mencari alat-alat yang lama Anik. Masa Anik, pasal piring hitam atau rekod-rekod lama masih ada yang menyimpan. Dan masa Anik pun juga ada rekod-rekod yang diterbitkan semula. Siapa yang terdapat gramofon Anik dalam keadaan yang masih baik, kira mantap tu. Masa Anik walaupun ada rekod player yang moden, tapi orang masih mencari rekod player yang lama-lama. Gelombang atau getaran bunyi Anik akan ditransfer ke pembesar suara yang macam serombong kapal atok. Vintage, memang vintage. Bila habis kita last melihat ni barangan ni? Mungkin paling last kali zaman 90-an atau tahun 2000 ataupun juga. Lepas satu, memang kita indah ingat lagi di mana kita last melihat barangan ni. Ataupun udah kita simpan dalam store and indah pernah berkeluarkan lagi sampai ni. Kalau dulu biasanya barang lama atau kira indah update lah tapi masa ni barang cuma ni masih berharga. Ikut brandnya juga dan kualitinya. Ada yang harga macam kena beli baru masa dulu ataupun harganya tinggi. Ini adalah barang yang menjadi collector's item atau barang koleksi pengumpul barang vintage. Ada yang memanggil barang ini record player, ada yang panggil turntable, dan ada yang panggil phonograph. Dalam bahasa Melayunya, pemain piring hitam. Indah berapa ngam kalau pakai bahasa Melayu. Record player ini diciptakan seawal-awalnya pada tahun 1877. Bermacam-macam jenisnya record player ini, tapi yang paling awal ialah gramophone. Ini pakai pusing saja springnya. Berpusing tiap atasnya. Dan baru dah record player yang pakai elektrik. Walaupun terciptanya radio pada abad ke-19 record player masih lagi digemari ramai. Sesudah teknologi berkembang, syarikat yang mengeluarkan record player ini menggabungkan record player dengan set radio. Seperti yang kita ni lihat masa ini. Sebelum ini, record player dapat memainkan satu rekod dalam satu masa. Tapi selepas itu, record player ini boleh memutarkan rekod secara automatik. Sampai masa ini, ada masih yang menyimpan rekod-rekod lama ini dengan sarungnya sekali. Beruntunglah yang terdapat rekod-rekod vintage ini.
Yang untungnya lagi, dalam zaman moden ini, masih ada syarikat yang mengeluarkan rekod player yang moden dan membolehkan rekod-rekod lama ini diputarkan dan dimainkan. Mendengar lagu-lagu lama kadang-kala mengingatkan kita ni kisah-kisah silam pada zaman atuk. Macam mana barang ini membagi impak kepada kehidupan kita ni pada zaman atuk. Seperti pengumpul ini, ia boleh mengumpul rekod-rekod penyanyi-penyanyi emas yang sehingga kini masih lagi popular lagunya. Indah ternilai ya harganya masa ini walaupun ada udah kena publish semula rekod-rekod lama ini. Indah sama tu yang lama dan yang baru. Dulu-dulu, rekod atau piring hitam ini memang dapat ditiru atau dicetak rompak. Iatlah yang membuatkan barang-barang ini dicari banar-banar pasal originality atuk. Piring-piring hitam ini yang original, kalau ada sesiapa yang terdapat album dari penyanyi The Beatles, Elvis Presley, John Lennon, harganya boleh sampai ratusan ribu ringgit. Ada jual yang sampai berjuta ringgit kerana jual. Dan pengumpul tegar saja yang sanggup membeli piring-piring hitam ini. Mari kita lihat seterusnya. Typewriter atau mesin type vintage. Iatlah yang digunakan orang zaman dulu masa kerajaan atau swasta. Bukan macam masa ini, ada komputer sudah. Tapi, keyboard komputer yang ada pada masa ini pun mengikutkan susunan huruf daripada typewriter jua. Bermacam-macam jenis typewriter yang terdapat di dunia ini. Macam yang kita ni lihat masa ni, brand Oliveti model Lettera 35 yang ani dari tahun 1977. Bayangkan berapa lama udah typewriter ani umurnya? 44 tahun. Mungkin yang lahir dari tahun 2000 ane indah pernah melihat ni barang ane.
zaman 70-an tu, at least every 5 household memang ada yang terdapat at least satu typewriter. Kanak-kanak zaman atuk confirm ada yang pernah memain-main menakan-nakan typewriter ni. Menakan saja untuk mendengar bunyi saja tu. Bukan menakan dengan lembut, mesti ditekan kuat-kuat supaya kedengaran pro. Lepas tu, kena marahi parents pasal ink ribbon habis. Okey, sejarah pasal typewriter ani sikit. Masa abad ke-19, penemuan mesin type ani paling penting. Christopher Latham Scholes mencipta mesin type ani pada tahun 1867. Walau bagaimanapun, ia memperkenalkan secara komersial pada tahun 1874. Tapi, selepas 10 tahun, baru ia digunakan di pejabat. Masa inilah mesin type ani jadi alat keperluan untuk digunakan membuat surat-suratan dan memudahkan pekerja pejabat untuk memastikan fail-fail. Mind you, tidak mudah menggunakan mesin type ani. Ia memerlukan latihan dan masa yang lama untuk menjadi mahir. Masa zaman mesin type ani pun ada juga kursus kemahiran menaip dan kena bagi sijil untuk yang tamat kursus untuk menambahkan lagi resume seseorang atuk.
So, mesin type A ni adalah salah satu alat yang benar-benar berguna. Siapa masih terdapat, jangan dibuang, jangan dijual, restore dan showkan. Hehehe.